Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa la tanqusna. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam para pendengar yang disayangi sekalian. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah SWT. Kita mengucap syukur dengan lidah, menunjukkan kata kita itu ingat kepada Allah. Kita syukur dengan anggota lidah, dan kita syukur dengan anggota zahir. Dan anggota zahir, a'dha' jawarih, dengan anggota yang zahir, dengan kita tunaikan segala suruh. Dan suruh yang ditutup kepada kita tunai. Itu bermakna kita syukur. Dan kita patah apa saja larangi, apa saja tegah. Kita patahkan anggota kita tak buat. Itu adalah syukur kita kepada Allah SWT. Jadi alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah SWT, Tuhan kita sihat walafiat. Walaupun keadaan susah, tetapi hati kita senang. Walaupun susah nak pergi mari, nak pergi apa, tetapi tak susah hati untuk nak mengingatkan Allah Ta'ala. Susah nak pergi mari, tetapi tak susah kita nak buat amal ibadat. Ada sakut sikit habuk. Tu. Kita tak lagi jemaah di masjid. Kita jemaah rumah dengan keluarga kita. Tak ada rugi. Kita tak boleh nak pergi belajar, nak pergi mengaji di masjid, kata kita boleh belajar online. Dia kata walaupun susah sekalipun, tapi kalau kita duduk kena, ya tak susah. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah, malam ni kita nak sambung lagi, iaitulah kita dah bercara masalah sahabat-sahabat. Hak Tuhan so jagakan hati tu. Pak sahabat je baru. Hari tu kita berhenti betul katanya Tuhan nak capak. Tuhan nak capakkan ilmu pengetahuan saat itu masuk pada jantung. Tuhan nak capak masuk dalam hati, dalam jantung seseorang ni. Tuhan nak capak situ. Itu kita baca sikit banyak lepas kemarinnya, iaitulah kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu ni kita kena tahu juga, supaya kita ada gerai lah. Kita ada gerai nak ngaji kepada dunia hak ni tu. Kerana kita gerai kelebihan orang yang makan gaji mahal, orang yang makan gaji yang bancuk, boleh 30,000 dengan simpan dengan apa lagi. Maka orang belakang hak ni tu gerai. Gerai nak mengaji. Supaya apa? Nak boleh dapat tamneng, boleh dapat gaji mahal. Tu je pucuk situ ya. Pucuk di duit. Tu. Maka ni apa? Kita boleh tahu atik kelebihan orang ngaji agama tu macam mana. Ilmu dengan harta, hak kita kecek kemarin itu. Yahudi. Yahudi di kalangan Khawarij ni tu, dia pergi soal, dia pergi tanyakan Sayyidina Ali. Dia pergi tanya hal ni tu kerana ada asbab musabab lah. Kerana ada asbab dia. Asbab dia ni begini. Asbab dia ni, awak dia tu dengar Nabi kata ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Tu ya. Dia dengar Nabi katanya aku iaitulah seperti gudang perbendaharaan ilmu. Nabi kata aku seperti pendaharaan ilmu. Aku ni seperti gudang. Ni banyaklah barang tu lah gudang tu. Wa aliyu babuha, dan Ali tadi itu adalah pintu. Orang Yahudi dengar gitu hak ni tu, ya diwasa tak
wasa tak puas hati, wasa nak kita kata nak pergi hujah lah. Nak pergi terak lah. Terak tanya weh. Nabi kata Ali ni seperti itu. Iaitu seolah-olah katanya Nabi Ali tu aling lah. Dan Nabi karanti, Nabi jamin gitu ke. Pahal kata Sayyidina Ali tu aling lah. Apabila dengar gitu dah, kaum Khawarij Yahudian itu nak pergi cuba. Nak pergi cuba, nak pergi hujahkan Ali ni Ali sungguh dak. Tu Ali sungguh dak. Maka pakaklah di kalangan pembesar-pembesar buat dia tu, dia panggil lah pembesar-pembesar orang aling dalam kalangan dia tu, buat mesyuarat untuk nak pergi tanya Sayyidina Ali. Lalulah dia tu buat keputusan hatta 10 orang. Hatta 10 orang pergi tanya Sayyidina Ali. Itu cerita. Cerita lepas kemarin. Kemarin tu 3 orang dah. 3 orang dah pembesar dia ni tu kita tanya Sayyidina Ali berkenaan dengan ilmu dengan harta ni. Ilmu dengan harta ni dua perkara ni. Ilmu dengan harta. Kalau kita pandai, mata pandai, orang kampung kita pandai dengan mata ni, ilmu ni tak boleh nak bawa. Tak boleh orang tengok tak nampak. Tapi harta ni orang nampak ulai. Sebab itu orang gerai kena. Rumah saja guk 3 lapis. Rumah saja guk 2 lapis. Kereta saja guk duk lesto tu, Paciro Majdih lah. Tu Foce lah. Foce lah ada kita jaga mana. Tu. Paciro Rewo duk ada lesto tu. Padahal siapa gerai kena. Tak siapa gerai kena. Ilmu ni, ilmu tak nampak. Walaupun banyak sekalipun tak nampak. Sebab tu tak gerai. Sebab tu manusia kita orang belakang hari ni tak gerai dah. Jadi tupu. Jadi kurang nak belajarkan ilmu. Nak belajarkan ilmu agama. InsyaAllah selepas daripada kita kenal, selepas daripada kita dengar kelebihan mana lebih ilmu dengan harta ni. Numai kita dengar dah juga. Soalan dia nya dia masih soalan tu ya. Yahudi dia masih soalan tu ya. Ilmu dengan harta lebih mana? Ilmu dengan harta lebih mana? Ali jawab kepada orang pertama ni, ilmu tu lebih daripada harta. Ilmu lebih daripada harta. Yang tak supanya, hok tak supo jawab pe ni di asbab. Di asbab tu lah tak supo. Asbab hok Ali beri kepada orang yang pertama ni, dia sebabnya ilmu pesaka Nabi. Ni Ali kata ilmu lebih pada harta. Pak Ayah dia tanya, jalan mana? Mengata ilmu lebih. Jalan mana? Mengata ilmu lebih pada harta. Jalan mana? Jalan mana mengata lebih. Maka Sayyidina Ali jawab katanya, ilmu pesaka Nabi, harta pesaka korun. Tu jawab pe dia nya. Tu jawab pe orang pertama. Maka jawab pe yang kedua pula nya, mari tanya Sayyidina Ali soalan seperti biasa. Ilmu dengan harta mana lebih? Sayyidina Ali jawab apa? Supaya ilmu lebih pada harta. Beza betul sabak. Tu. Sabak yang kedua, Sayyidina Ali jawab ni, ilmu lebih dari harta, iaitu kerana harta jaga akan kerana ilmu jaga akan daku. Ilmu ni jaga kita. Ilmu itulah boleh jaga kita. Kita tak beranikan lakahkan perintah, lakahkan larangi sebab dia ada balasan. Tu balasan tu tak berani. Dan pula harta itu kita kena jaga dia. Tu. Harta memanglah hadirin pendengar ayah-ayah ni tu dah tahu belaka dah. Kata harta tu kita kena jaga. Kita kena jaga. Dan orang yang ketiga mai tanya pula seperti biasa juga.
Nah, ilmu dengan harta lebih mana? Sayyidina Ali jawab pun pada dulu juga lebih ilmu pada harta. Hanya beza betul jawab itu betul sebab. Sebab yang tiga ni Sayyidina Ali jawab katanya ilmu lebih pada harta kerana ampunya harta, tuai harta ni memelah banyak seteru. Banyak orang nak murih, banyak orang nak marah. Supaya ayat minggu kemarin lah. Banyak orang nak marah. Dan pula tuai ilmu ni banyak kawan. Banyak sahabat, banyak kawan, banyak taulan. Banyak orang nak bersaing dengan berilmu ni. Itulah tiga orang yang lepas dah. Malam ni pula masuk pula orang yang keempat. Orang yang keempat ni tu golongi orang Yahudi tagi tanya Sayyidina Ali ni tu soalan dia seperti biasa. Ingat situ soalan seperti biasa. Ilmu dengan harta tu lebih mana? Ilmu dengan harta tu lebih mana? Maka Sayyidina Ali jawab apa seperti biasa. Ilmu afdal. Ilmu lebih daripada harta. Nenon, cerak. Tu. Orang yang keempat mari pun Sayyidina Ali jawab supaya. Pak sebab kalau kita panggil kalau pergi kelik ni, hey, gimana weh? Ali jawab ini. Ali jawab ilmu lebih dari harta. Ilmu lebih dari harta. Jadi maknanya 10 orang tu 10 orang kita tanya ni tu Ali jawab ilmu lebih dari harta belaka. Beza betul sebab. Tu. Hari orang yang keempat ni sebab apa? Tak sebab. Sayyidina Ali kata kerana harta itu apabila engkau nafkah. Harta ni apabila kita guna dia tu tentulah dia kurang. Tak boleh kita. Kurang. Ya bukan kau nambah. Ya kau kurang. Timur gaji 10,000. Cerak. Timur pak tu duk mikir dah nak buat gapo. Timur gaji tu mikir dah nak buat gapo. Gapo setengah sore kereta. Setengah taruh minyak. Setengah harga paper nak, harga susu. Harga sewa rumah. Kalau sewa rumah, kurang dah. Baru terima tu kurang dah. Kena tak ada terima lagi 425 420 tu habis dah duit. Habis ke apa? Habis dengan asal bule-bule, asal hari-hari tu. Bermaknanya harta kita terima start. Terima pak, dak start cih bayar tu bayar ni habis. Tu. Harta apabila kita nafkah, apabila kita guna, ya kau kurang, habis. Itu harta. Dan ilmu pula apabila kita guna dia, apabila kita guna dia, kita buat kecek, kita buat mengajar hak ni tu. Dia akan tambah. Dia pelik sikit ilmu ni. Dia pelik sikit. Kalau kita duk taruh, kau datu lah. Kalau kita taruh lama berdoa, ya hilang. Ya hilang. Kalau kita guna, ia akan menambah. Kok mana menambah? Jadi hak kita bobo ingat nak lupa dah. Baru kita guna, baru kita mengajar, baru kita muzakarah, baru kita ambil buat kecek, ia akan tambah ingat. Bahkan kita kecek semua, terkat masuk laptop. Duduk situ. Lemo tanya bila masa pula pun, ya ingat. Semua ni faktor teruru ni. Bukan je baru ngaji. Dia ngaji lama dah. Dia ngaji ke masa budak lagi duk pondok. Duk ngaji taruh. Luar-luar je buka tengok. Apa dia mengajar pula? Kau ingat. Kau mengajar, kau guna, kau tambah. Tu ilmu. Bezalah dengan harta ni. Bezalah dengan harta. Harta kau guna, kau habis. Kau mana apa tengok? Semasa kita ni adalah 50 rai tanah. Boleh kita 50 rai. Kita boleh nak ulat 5 orang. Boleh nak 5 orang. Berapa dah seorang? Nak bagi. Kurang dah. Kepada 50 rai tu kurang dah. Boleh ke anak kita? Jatuh ke anak kita pula apa rai seorang? 5 orang. 10. Jatuh ke anak 10 dah. Bahkan anak kita pula ada anak pula 5. Tu dia. Kau kurang. Bawa saparung cucu cicit, ada. Habis. 50 tak ada ni. Habis. Tu harta. Ilmu ni dah ia kam nambah. Tu. Inilah kelebihan. Kelebihan ilmu ni.
Kau nama. Hatu orang yang keempat. Dan orang yang kelima pula. Orang yang kelima kita tanyakan Sayyidina Ali. Nah, ia tanya seperti dulu tanya seperti juga lah. Iaitulah masalah ilmu dengan harta ni mana lebih. Nah, mana lebih ilmu dengan harta? Sayyidina Ali jawab tanya ilmu afdal pada harta juga. Supa jawab pe. Sebab apa Ali boleh royak gitu tu. Ni Ali royak sahabat kata, kalau tak royak sahabat, royak tu mari orang pertama, royak tu ilmu lebih. Orang yang kedua, royak tu ilmu lebih. Orang yang tiga, royak tu ilmu lebih. Orang yang empat kata ilmu lebih. Jadi tak ada beza lah. Tu natijah tu baik katanya, sekadar tu lah kau ada. Ni dah. Beza dibentuk asbab. Asbab hak Sayyidina Ali beri kepada orang yang kelima ni, dia tak ampunnya harta itu diseru dengan nama bakhil. Ni ampunnya harta diseru dengan nama bakhil. Mereka kupik ketekuk. Tu bakhil. Ampunnya harta diseru dipanggil dengan nama bakhil pada hari kiamat. Hoi yang bakhil. Tuhan bangkit di hari kiamat esok. Tuhan panggil seru dengan yang bakhil, dengan orang kupik. Dan dicelo dunia pun kecelo sama Allah akhirat. Manusia kecelo, Tuhan kecelo. Allah orang kupik tak ada roh lah. Sebab apa dia boleh kupik tu? Kita cari asbab dulu. Kena dia boleh kupik ni tu. So tanya kita sendiri ya. Tanya kita sendiri, kena kita rasa saya ya. Dia minta ni kita rasa saya lah kau. Kena tak rasanya. Yang pertama kalinya kita duk fikir kata rezeki tu mai daripada kita sendiri. Kita duk fikir kata rezeki tu kita sendiri. Kita sendirilah. Dengan sebab kita sendiri duk cari, duk kerja boleh rezeki. Tak ingat kata mari daripada Allah. Duk rasa kata kita lah yang cari rezeki tu, bukan Tuhan beri. Dia tak usaha kita sore. Sebab tu dia timbul perasaan saya dah. Tak ingat, terlupa. Terlajak kedekut, terlupa. Kata rezeki ni tu anugerah kurnia daripada Allah Ta'ala. Ni boleh saya boleh kedekut. Kalian ingat kata rezeki daripada Allah Ta'ala. Kalian ingat kata ya infak sekut balas 10. Ni kata nak tahu ilmu ni. Ni nak kata ilmu duduk dalam dada ni. Apabila ilmu duduk dalam dada, dia tak hayal lah. Apabila ilmu duduk dalam dada, apa? Infak sekut balas 10. Kau tu biasa. Kalau pada fi sabilillah banyak lagi. Kau tolong pada niat banyak lagi. Dia terlupa situ. Dia tak ingat kata dia yang duk cari rezeki dengan sebab dia lah. Tak ingat kata kurnia daripada Allah Ta'ala. So, asbab yang pertama. Asbab yang kedua pula dia kedekut ni tu kerana dia saya pada dunia. Dia nak hipung dunia sebanyak mungkin. Saya lah nak buat baik. Dia buat baik dia luak. Dia luak. Tu sebab dia saya. Sebab dia nak hipungkan sebanyak mungkin dunia di sisi dia ni tu. Yang kedua. Dan yang ketiga pula nya, kalau kecah ni berat kecah ni dia. Apa sebab yang ketiga? Iaitulah dia tak yakin dengan pemberian Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia tak yakin dengan Tuhan. Habis kata berat. Kalau kecah sebab yang ketiga ni, bagi orang kedekut ni tu. Tapi kalau kira-kira larinya, duk yang tiga tu lah. Nampak tak? Duk yang tiga tu. Apa yang tiga? Tak yakin dengan Allah Ta'ala. Tak yakin kata Tuhan nak balas. Ni teruk ni teruk ni kena ngajar kedah ni ngajar kedah. Kita kena yakin lah dengan Allah SWT. Tuhan lah yang memberi rezeki. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah daripada binatang gapoh ni tu riwayat ni tu illa malaikat 'ala Allahi rizquha. Malaikat di atas Tuhan lah tanggungkan rezeki.
Tuhan tanggung rezeki. Nah, kita tak selesai lah. Tu. Tak sah dia bimbing kata apabila kita nafkah, apabila kita tabarruk, khairat, sedekah ni nak tesak. Tak. Hak tu tipu daya setan saja dah. Sebab saya ada asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan ni tu kita konsep kita kata apabila kita infak, apabila kita sedekah gapo ni tu, setan kata kita tak akan fakir, kita akan susah, kita akan sesak. Tu tipu setan saja. Hak sangat tidak hal ni. Apabila kita infak, ia menambah. Inilah tu orang bakhil, orang kupi. Tu asbab-asbab dia ni tu. Apa saya ingat ada tak pada diri kita ni tu. Hak Allah sebut tiga perkara ni ada ke tak? Kalau ada kita buat jadi bermakna kita sudah bersifat kedekut lah. Sifat kedekut ni Nabi marah. Nabi kata al-bakhilu aduwullah wa aduwakum. Orang kedekut ni tu ialah seteru Tuhan. Seteru Tuhan. Tuhan tak kena. Tuhan marah kepada orang yang marah. Lagi-lagi wa aduwakum dan seteru kita. Kita pun tak setuju orang kupik ke. Kalau hak kita ni saya, kalau hak orang tu kanak, hak kita ni Allah. Nak tu baik sama ruah ni Allah. Mikir-mikir. Hitung-hitung. Kalau orang tu nak tu berat. Temu rasa ni berat. Kalau hak dia saya, hak orang dia tak say tak apa. Waktu kita tengoklah istilah orang tua kata apa? Kelang bahasa kelang. Kelang aku mana? Hak kita saya, hak orang nak. Ni berat ni. Kalau hak kita tu saya, hak orang kita tak say tak apa. Sehingga lagi. Ni sering nak jawab ni, ampunya harta itu diseru dengan nama bakhil. Apa orang bakhil ni tak gapo. Rugi dunia rugi, akhirat rugi. Sebab dia bakhil dia. Sebab dia bakhil dengan diri dia sendiri. Dia bakhil dengan diri dia sendiri. Bakhil lah. Tengok ayat berkenaan dengan bakhil ni saya kata guana. Tersebut laguana soal orang bakhil. Contohnya antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Tu. Hei kamu orang-orang yang beriman, dia kata, hei kamu orang-orang yang beriman, kamu diseru kepada nafkah fi sabilillah. Kamu tu diseru, diseru Tuhan ajak, Tuhan seru kepada nafkah fi sabilillah dengan harta yang Tuhan beri ni tu. Dan tolong pada agamanya, agama Allah. Maka setengah-setengah kamu bersifat bakhil. Nyadalah, bukan semua. Apabila terimak istihad kata nak kutip duit buat masjid, buat pagar, buat gapo, bunyi lalu. Bunyi asomo. Ya bunyi lalu lah. Sebab apa dia bunyi tu? Sebab dia ada ibu tu dalam. Sebab dia ada ibu bakhil dalam tu. Ibu bakhil dalam, dia bunyi selalu lah. Apabila sebut nak kutip duit, nak buat khairat, buat pagar masjid, nak buat pagar, nak buat sebagailah. Sebagai buat kebajikan istihad minta, dia bunyi lalu lah. Sebab apa? Sebab ibu go tu dah ni. Ibu apa? Ibu bakhil tu dah. Ia bunyi selalu dah. Patut tanya fa innama yabkhalu an nafsi. Maka sesungguhnya bakhil ia pada diri sendiri. Ia kupik dengan diri dia sendiri. Dunia akhirat esok dia tak ada habuai sikit bau. Katanya dia kerja, ia beli, ia makan. Ia kerja, ia beli, ia makan. Boleh duit kerja tu boleh duit dia kerja ni hanya ia beli makan saja. Ia tak simpan taruh. Tu seolah-olah kata orang kupik ni ia tak taruh. Dia tak simpan duit taruh. Tu. Dia tak simpan duit, susahlah masa depan. Kau marah ni tak ada simpan taruh duit. Boleh 1,000 ke sebulan, 500 ke sebulan, boleh 500 ke sekali jual sekerat, jual apa. Tak taruh. Apabila masuk musim hujan, apabila jatuh sakit demam, susah. Sebab apa? Tidak ada duit simpan. Sebab tu orang bakhil saya kata ni. Fa innama yabkhalu an nafsi.
Maka sesungguhnya bakhil ia pada diri sendiri. Dia kupik dengan diri sendiri. Dunia ya tak apalah, akhirat esok tak ada panpun, tak ada. Sebab apa? Sebab dia tak taruh. Sebab dia tak taruh, dia tak nafkah pada fi sabilillah. Ni harta lebih daripada ilmu lebih pada harta. Sebab harta ni diseru dengan nama bakhil dan dicela. Tu bakhil. Dan ampunya ilmu diseru dengan nama besar dan mulia. Akhirat esok terpanggil dengan nama besar. Dan pula mulia terpanggil. Ini besar hingga Tuhan beri bendera kepada orang yang mempunyai ilmu. Tengok. Orang ahli fiqh dera ni, orang ahli tasawuf dera ni, orang ahli usuluddin dera ni. Masing-masing ada bendera belaka bagi orang yang ada ilmu ni. Allahu akbar. Ni kelebihan dia. Kita tengok. Pak kita ni tu gaji besar dah. Tak ada orang tak ada gaji dah. Orang tak ada hasil duduk di atas dunia hari-hari ni, tak ada orang tak ada hasil ada belaka. Ada belaka. Sikit banyak. Apa tengok? Bagi kita nak aguan nak wilabo kita hidup dunia ni dengan harta yang Allah Taala beri kita. Walaupun kita orang makan gaji kosang ataupun parung, tak kira lah. Apa saja kerja ni tu asal kata kerja yang halal. Asal kata kerja yang halal, kita nak aguan nak harta duit kita, duit gaji kita ni tu ia dimanfaat. Adakah kita mikir kita terima haji dalam 10,000 ataupun 5,000, 20,000? Kita ada dah kita metan kata dalam 20,000 ni hak masjid 1,000, hak anak yatim 2,000, hak orang susah 1,000, ada tak? Kita becek lagu tu. Tak ada ke tak? Ni tengok. Ada Tuhan sebut dalam surah Al-Qasas ayat 77. Ceritanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya al-ayah. Wabtaghi, dan tutuplah dengan harta kekayaan. Dan tutuplah dengan harta kekayaan hak tu beri kita ni tu. Tapi golek dia katanya tak apalah, sedap ada mu kaya, sedap khairat, sedap apa. Tak apa, insya-Allah aku dan nanti kaya tak apa nak buat separamu. Nanti. Berkaya sungguh jadi kedok tak tahu. Selalu dah. Dah nanti kaya. Kaya dah kita tu. Kaya setara kita. Kaya dengan sebab kita tengok orang bawah. Kita tengok orang bawah. Kaya lah kita. Orang bawah teruk lagi. Dan tutuplah dengan harta kekayaan. Ataqallahu, yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu. Kita gunalah harta kekayaan hak Tuhan kita ni tu apa? Akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Tukar duit piti hak kita dunia ni di akhirat. Tukar. Tukar. Pada duk jadi duit saja kita tukar dia di pahala. Tukar dia di pahala. Payah ke? Tak ada payah sikit habuk. Bela-bela lagi sikit habuk waktu baik duit 100. Hak kitanya 30 kau. Panduk lebih tu tolong kira belaka dah. Hak lebih tu tak ada payah sikit habuk. Bela-bela lagi sejak dah. Dia peti ada belaka di masjid. Bau lagi. Tu tak ada payah. Tuhan suruh kita tukarkan, tutupkan harta kekayaan kita ni tu hak Tuhan beri, dia di pahala akhirat. Dia di pahala akhirat. Wala tansa nasibaka. Dan janganlah engkau lupa bahagiamu. Ini keperluan dan bekalamu minad dunya. Jangan lupa. Maka harta kekayaan Tuhan widah gunuh bi. Tabarrah bi. Anak bini nak kepo, jangan taruh katik bekas nak akhir hari-hari tu. Yang ni alas sekadar. Tak ada paksa dak. Tak ada paksa dak. Guna-gunalah harta kekayaan Tuhan kita, di pahala akhirat. Tu. Insya-Allah kita ada bekal di hari akhirat nanti. Tu orang yang kelima Sayyidina Ali jawab. Ilmu lebih daripada harta.
Kerana harta diseru dengan nama bakhil. Kalau kita bakhil, kalau kita tak bakhil tak apalah. Kalau kita tak bakhil tak apa. Kalau kita kupik, tu. Dan lagi pulanya Nabi katanya salasun muhlikat. 3 perkara ni nak uya dipunuhkan seseorang. Apa? Syuh. Syuh atau kedekut, kupik. Kupik. Syuhun muta', kupik yang diikutkan dia. Wahwa muttiba', dan orang yang suka mengikut hawa nafsu. Orang yang kedua. Wahwa muttiba', orang yang suka ikut hawa nafsu. Ikut nafsu nak buat gapo, dia turut. Nafsu metan gapo, dia turut. Dia puja benar nafsu dia. Nyanyo ke nafsu, turut belaka. Ikut nafsu nak. Ini orang yang kedua, hak Nabi tak kira binasa. Orang yang ketiga pulanya wa ijabul mar'i li nafsi. Dia buat yang diherir, dia buat yang dipelak, dia bila molek diri sendiri. Tiga ni. Ni masuklah dia tajuk hak kita kecek ni. Nabi kata salasun muhlikan. 3 perkara ni nak buat yang dipunuhkan kita. Nak dipunuhkan seseorang 3 perkara. Apa? Satunya syuhun muta', orang kedekut. Punah kedekut. Punah kena larat dimerkakan oleh Allah Taala. Kedekut hak wajib. Neraka. Kita apa kedekut hak wajib? Duit ada. Tu hawi kesenangi tapi tak keluar zakat. Duit ada. Jalan pun selamat kuasa tapi tak segi wajib. Ni tu kedekut hak wajib tu. Dekut hak wajib haram. Dekut hak sunat rugi. Apa hak sunat? Sedekah tu. Sedekah khairat tu hak sunat tu rugi. Tu kata suhun muta'. Tu punah. Tapi Nabi kata muhlikat, binasa. Ada tiga golongan ni. Orang yang kedekut, orang yang turut hawa nafsu, dan orang bila diri tu molek. Bila diri tu molek, bila diri tu sepenuh belaka dah. Tu tiga golongan ni lah Nabi kata yang binasa. Macam ni pula lah orang yang kelima pula gelebing. Maaf. Orang yang keenam pula lah. Ni mari tanyakan Sayyidina Ali, ilmu dengan harta tu lebih mana? Tu. Ilmu dengan harta ni lebih mana? Maka Sayyidina Ali pun jawab. Jawab atau ya? Jawab katanya ilmu afdal, ilmu lebih pada harta. Jawab kata ilmu lebih harta. Geno boleh jawab kata ilmu lebih dah harta tu. Kerana harta hendak dipelihara akan dia daripada pencuri, dan ilmu tak dipeliharakan daripada pencuri. Ni lah cerak nyata daripada jawab hak Sayyidina Ali jawab pada kat ni. Nyata asbab dia ni tu. Lebih ilmu ni. Nyata asbab dia. Gapo? Harta kita kena jaga dia. Tengok. Biar kita nak tu baik pada rumah lagi ke mana, lagi berzairah, lagi makan pulut, lagi makan angging apa. Geno. Allah pesak dulu pintu tu katuk molek ke dak. Tu katuk molek dak pintu tu nak tinggal tu. Maka kena berhaung gitu. Masuk ke dalam habis barang. Ni kena jaga. Kena tengok dulu. Tunggu khawak mana patah tu. Pintu bagar katuk dak betul-betul tu. Tak katuk lembu masuk makan getah makan anak kelapa ni dia habis leking. Dia tengok ni. Harta kita kena jagakan dia. Walaupun kita duduk rumah sekali dah pun duduk bimbang lagi. Gapo? Takut hilang. Takut merapak naik rumah. Ni harta nyata kata kita kena jaga dia. Kena jaga dia pada pencuri. Allahu Akbar. Dan ilmu tiada dipelihara akan dia daripada pencuri. Ilmu tak nak jaga. Ada kita duk bimbang nak tinggal rumah. Duk bimbang takut kawan tak lagi nak tinggal rumah ni. Hari ni takut kita curi demo. Tak ada masalah. Tak ada siapa dia bimbang sorry habuk ni. Dan tak ada sorry habuk orang ni. Bunyi kata naik curi kita. Mempunyai khabar tak? Gapo? Tu rumah babo tu, mau start tu. Habis leaking kita kena curi. Besar bunyi tak? Dah. Hari ni tak. Ambil dia buat gapo? Dia tak ngaji nak baca kan? No.
Dia tak ngaji ambil kitab curi kitab ni buat gapo? Buat berkursi khabu tak boleh. Nak curi buat apa? Nak baca tak boleh, curi pun. Kau tak ngaji. Pak kalau ngaji pun nak baca tak boleh kitab orang. Orang robek tulis bahasa mana kita nak baca tak boleh. Ni atau lebihnya ilmu. Lebih tu ilmu. Tak kena jaga, tak kena bimbing takut orang curi. Sudah seluruh orang yang ke-6, mari pula lah orang yang ke-7. Soalan tanya seperti biasa ya. Harta dengan ilmu lebih mana? Nya tanya. Selina Ali pun jawab katanya lebih ilmu. Ilmu lebih daripada harta. Sebabnya ampunnya harta dihisab akan dia, dihisab, dikira, dihitung akan dia akan harta pada hari kiamat. Dan ampunnya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat. Aning ilmu lebih, ilmu Tuhan tak kira, tak hanyung. Baik. Mu'allim ni mengaji mana ni? Mu'allim pekah mengaji dengan dia ni. Saya tak tanya. Ampunya ilmu tak tanya. Kata ilmu hok mung ada sikit banyak tu mai mana? Saya tak soal. Mengguna ilmu mung pada jalan apa ni? Oh tak soal. Orang ada ilmu, orang alim, syafaat. Ilmu tu dapat syafaatkan kita di hari kiamat nanti. Adapun harta ni tu dihisab. We mati tak mati tak apa. We pejam mata dah. We masuk kubur dah. Selalu dah muka nakir mi tanya. Tuhan akan hisab. Dalam kubur tu pun habis tak ada roh dah. Soalan situ lepas dah nak boleh lepas situ. Allahu akbar. Soalan-soalan yang dibetangkan oleh muka nakir pun padai dah. Tuhan nak tanya. Hartamu mai mana? Hartamu mana? Rumah bitu mung tu, 5 hotel bitu tu. Tanah tu. Mu beli dengan duit mana? Saya akan soal so. Allah Akbar. Mu ambil mana duit beli tu? Tanah tu. Supaya kita ada hening lah. Supaya ni. De popongo samnak ngan trok ngan pending. Popongo dah. Ke popoco tak ti popongo lah. Yang besar trok sok sapsin. Kita nak boleh awak duit kita ada 1 juta dalam bank tu. Kita kerja gapo? Mari mana duit kita boleh banyak dalam bank tu. Kerja mustaran ni nya gena duit apa 1 juta ni. Dia apabila popongo trok sok nak jawab boleh so. Kau jawab tak boleh, kena ayat habis. Tu dunia. Dunia pun penat dah. Dalam roy pit poketi. Melapa pun orang tanya lalu, tersok lalu. Sapsin mai mana. Ni, hak kita ni ada akan soal di akhirat esok. Ya lama soal lama habis kita galik tu. Tak kira hari hala tu sebab lama soalan. Soal di akhirat. Ni tak akan tanya. Harta mu sewa mu 4 betul itu tu. Mu ambil duit mana beli tanah? Beli tanah dulu. Pas tak tanya ambil duit mana pergi buat. Rumah mu hok di Nara tu. Ambil duit mana buat? Allah Akbar. Allah. Pas hari esok tak ada tenai dah weh. Kita direct dengan Allah Taala. Kita direct dengan Tuhan dah. Kita dengan Tuhan terus. Soal jawab kita dengan Tuhan terus akhirat esok. Tu tanya mai mana? Tanya pula hari kita guna. Rezeki hak kuwidimu kekayaan kuwidimu mengguna pada jalan mana kata? Pada jalan halal ke jalan haram? Allah Akbar, susahnya orang dah harta. Sampai itulah kita tu hari sesak koda-koda boleh makan, syukur banyak dah. Syukur banyak. Terima kasih dengan sebab tu hari kita setahun ni. Kalau tu hari kaya, Allah macam mana nak jadi? Tu biasa fikir tak hadirin yang dirahmati? Biasa fikir tak? Kalau kita tak mujur, tu hari kita ala sekadar bermolek sebulan ni bermolek dengan gaji kita, dengan kita nak motong kerja ni bermolek sebulan tak kena ada hutang. Terima kasih tak? Mujur tak? Kalau mu rasa mujur lah, terima kasih.
Terima kasih Reno. Terima kasih Tuhan wis setara ni. Kalau Tuhan wis kaya, oh tak ada dah nak jemaah. Tak ada dah main nak kecek kira agama dengan air kapung untuk masjid, tak ada dah. Duk gaduh bisnes kita ni. Pak kalau Tuhan wis kaya, lagu mana tahu kita nak jadi. Nak jadi molek ke dak tak tahu kita dengan sebab ada harta ni. Dengan sebab Tuhan wis harta, kita tu kalau jadi molek alhamdulillah. Takut jadi tak molek. Takut jadi tak molek. Tak molek ke mana? Takut jadi sepengah korong sombong. Tu tak sih. Sebab itulah kita kata pandai ke tak dengan kita masuk neraka dengan sebab Tuhan wi kekayaan. Pandai tak kita Tuhan marko dengan sebab Tuhan wi kaya. Pandai tak? Ni berkata Tuhan wi alas qadar setara ni pun kita alhamdulillah dah. Kita mujur dah. Ingat kata apa? Ingat tak Tuhan tu amat mengetahui. Tuhan amat tahu segala perkara yang gaib. Tuhan tahu. Kalau Tuhan wis kaya, oh dia ni sombong tak kenal langit bumi, maka aku wis setara ni lah. Tu kita kena syukur kepada Allah Taala. Jangan duk kecil hati dengan sebab Tuhan wis susah. Bukan. Hak tu ada hikmat bagi Allah Taala. Dengan sebab dah susah ni lah kita dah jemaah, kita dah mengaji, kita tak hina kepada orang. Sebab apa? Sebab kita sudah kecak perasaan susah. Inilah ayatnya ilmu lebih pada harta. Tuai harta dihisap dikira pada hari kiamat. Allahu Akbar. Nak boleh sudah satu-satu harta itu makan masa Allah. Lagi susah ni masuk surga. Tu jawab apa dia nya. Dan pulaknya datang pula lah orang kelapar. Orang kelapar mari tanya pula Sayyidina Ali, berkenaan ilmu dengan harta mana lebih. Maka Sayyidina Ali jawab seperti biasa. Gapo ilmu lebih pada harta? Kenapa? Kerana harta itu binasa dengan lama masa. Dia lama masa tak ada nak cara gak punah habis punah. Tu tak tahan lama harta ni. Sabit tu kita ni faham kata benda baru itu berubah. Dia kata Allah baru beli sangat dah punah dah. Benda baru. Benda baru masa dia. Ni harta binasa dengan lama masa. Dia lama-lama ia punah. Mula-mula kita banggalah baloh dengan adik-beradik. Baloh ngepek ke anak. Gapo? Anak capung naik kereta tak cak lipa, naik kereta khabar ke lomek ke gapo mengepek ke anak saya ke harta kita tu. Tapi satu hari pun ia akan binasa harta kita tu. Rumah kita tak ada apalah, orang nak masuk pun tak leh. Allah masuk sikit pak keling so beringat tak saya supah tak cemar rumah kita. Satu hari ia akan binasa. Ni lah kita balah dengan jiran, balah dengan sebab adik-beradik, balah. Buku apa? Buku harta. Sombonglah kita dengan jiran, dengan adik-beradik, dengan sebab harta. Ingat satu hari harta tu kena tinggal kita satu hari harta kena tinggal kita. Apabila kita tak ada harta, gimana? Ni ayatnya jangan duk tengok, jangan duk sombong Tuhan nak kaya satu saat. Tuhan nak sesak satu saat. Tak ada payah sikit bau di sisi Allah SWT. Tak ada payah sikit bau. Sebab itulah kita jangan jadi punuh. Jangan kita punuh adik-beradik, punuh jiran dengan sebab harta. Sebab jiran kena duduk dengan kita lama. Harta ni duduk dengan kita setah sangat ya. Habis itulah orang hidup gila sangat cari dunia, cari harta ni. Patut ingat tak ya dua perkara ya tak boleh gila. Orang tu duk kacau-kacau sangat ya boleh gila dua perkara tu ya. Mana dua perkara? Orang tu duk kacau sangat tinggal kewajipan. Tinggal semaya subuh ki matam nyuluh. Tinggal segala-gala kewajipan. Nak ada dunia. Nak dunia dak tangi kita 10,000 cak mina minta mengkau bang. Ingat apa? Ingat ada dua perkaranya. Satunya dunia tinggal kita.
Kita duk cari dia Malaysia hingga sampai ke balah dengan adik-beradik. Hingga sampai tinggal suruh Allah SWT pergi cari dunia ni. Ingat molek dua perkara. Mana satunya dunia tinggal kita, yang kedua kita tinggal dunia. Tu ya weh. Orang kita ada kaki cari sangat. Larat tinggal tak ngaji agama. Seketok pun tak reti. Tuhai pun tak kenal. Nak basuh berak pun tak reti. Tinggalkan agama. Pergi cari dunia. Ngaji ke dunia. Hari maaf lah. Kena kecek sungguh begitulah. Kalau kita mengaji agama pahedah kita pergi cari dunia tak ada masalah. Ni agama tak reti seketok. Tinggal ngaji agama. Pergi ke dunia saja. Supaya nak ada dapat kehormatan, dapat kemuliaan. Ingat molek dua perkara ya. Gapo dunia tinggal kita. Gapo dunia tinggal kita. Naik kereta besar molek, hujan turun, balik kereta celebur kereta. Dunia tinggal kita. Mari ngari ribut ke paboming. Rumah gelap tanah turun gelung butuh. Dunia tinggal kita. Tu yang pertama. Yang keduanya kita tinggal dunia. Banyak ada bunyi. Wak rumah. Pergi ke Malaysia, pergi ke Kuala Lumpur, pergi mana. Tak ada duk anak bining. Tak ada nak dengan muzakarah gapo. Nak wak rumah besar. Tak ada sudah. Mati dulu. Hanya kita tinggal dunia. Dua tu ya. Awi pada-pada. Sebab itulah kita syukur hak meroyak saat ni. Tu hari setara ni kita syukur alhamdulillah. 5 waktu kita cukup. Agama kita boleh ngaji. Itulah. Tu alhamdulillah. Ni. Jawab Sayyidina Ali. Ilmu afdal pada harta. Sebab harta itu ia akan binasa. Ia akan binasa. Ada masa apa hari. Dia apa masa dia punah. Tak ada. Dan ilmu tiada binasa dengan lama masa. Ilmu dak weh lebih lagi tetap pakai. Qalamu khamat tak percaya terang. Semasa kita jadi tetap pakai tak ada apa ni. Dan tengok tetap pakai gitu ya, biasa ya. Walaupun ngaji lama walaupun tetap pakai. Dari umur 40 50 lagi mula nak khamat lah. Mula nak cari lah. Tu. Ia tak binasa. Ilmu ni tak binasa dengan lama masa. Lebih lagi dia kalamu ni tak cari datuk tu berkat tak pakai dulu tu. Ni pernah lalu dah. Semasa kita dah tak pakai tak ada apa, ni sebab biasa gitu lah. Tua sikit kalamu sikit ayah kau khamat tak pakai ni. Tu. Ni jawab Sayyidina Ali. Tu yang ke-8. Dan orang ke-9 pula yang bertanya Nabi seperti biasalah. Seperti biasa. Nabi Sayyidina Ali jawab katanya ilmu lebih pada harta. Sebab apa? Sebab harta itu mengerahkan hati. Allahu Akbar. Harta ni mengerahkan hati. Kerah lagu mana? Sombong. Ni dengan harta tu lah sebab jadi sombong. Bagi orang tak sedar lah. Bagi orang sedar tu tak apalah. Ni dengan sebab harta dah jadi sombong. Sengoti weh. Saya hidup sekali pun boleh mau lebih gak. Allah. Hana reno kita dengan ngaji agama. Demo tak say. Bipak demo pergi ngaji kot nung. Demo pergi ngaji ke dunia. Demo tutupkan pangkat. Boleh pangkat boleh gapo pula. Allah tak kenal kita pula dah. Saya sahabat tu asal dia hak sakit hati lagi, nak marah lagi nya adik-beradik. Allah boleh mau kaya, buat kebun jaya, buat bisnes jaya. Allah tak padah buat makan, buat gapo, tak panggil adik hak susah ni. Ni. Sahabat tu lah meroyak hak ni nyo. Jangan kita hak ni tu dimarah oleh Allah. Tuhan marah kita dengan sebab harta. Janganlah. Kita jadi sombong dengan adik-beradik dengan sebab harta. Tak sah lah. Sebab hak ni lah. Gapo? Harta duk dengan kita tak lama kali. Dan ilmu pula menerangkan hati. Ni ilmu menerangkan hati. Ni lah ilmu hak ni tu menerangkan hati. Kita tengok hadis Nabi kata. Qala Rasulullah SAW. Inna nura idza dakhala al-qalba infasaha وانشرها قيل يا رسول الله هل لذلك من علامة يعرف بها فقال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت
Ni gapo Nabi kata. Ni hak Sayyidina Ali katanya harta menarik mengheretkan tuai tu jadi sombong. Ilmu menarik mengheretkan tuai tu mencerahkan hati. Apa kita ambil hadis mari kamkat. Ambil hadis mari anging. Nabi kata inna nura. Sesungguhnya nur itu. Apa nur? Iaitulah ilmu. Nur ni sesungguhnya nur, ilmu itu apabila sudah masuk ke dalam. Ilmu ni apabila dia berjerak masuk dah dalam. Apabila ilmu tu sudah berjerak masuk dalam hati dah, Nabi kata kena infasaha wansyaraha. Nascaya ia menjadi luas dan lapang. Apabila masalah hati jadi luas dada. Jadi lapang, jadi rasa luas, rasa senang, rasa cerah. Tu ilmu. Sebab tu lah kata suruh jagakan jantung tu. Sebab ilmu ni tu nak dapat masuk dalam dada. Ni masuk dalam hati. Ni hadis Nabi ni, indan nura iza dakhala qalba. Sesungguhnya ilmu apabila ia berjerak masuk dalam hati, infasaha wa syaraha. Nak wijerak masuk tu. Hak kita duk gaduh ni nak wijerak masuk. Dah masuk tak apa. Kita duk hari ni duk kecek nak wijerak masuk tu. Dia boleh masuk dah, kita ada kacek dah. Nak masuk dulu, nak masuk. Supaya kita duk kacek nak air masuk dalam gelung padi tu. Orang lewat padi dah. Duk kacek nak air masuk dalam benda tu. Pisah juga, sekak situ, sekak sini, nak air masuk dalam benda kita ni. Dia masuk dah, tak apa. Dia air masuk dah, pang padi pun segar, ikan pun dah. Pang keladi boceng pun tumbuh, masuk habis. Anak hudai pun masuk, anak ketai pun masuk. Nak masuk dulu ilmu dalam dada ni. Ni pak kita cara suruh jaga jantung ni. Ni asbab sah ni. Hanya Nabi kata apabila lah ilmu itu masuk dah dalam dada, nascaya menjadi luas dan lapang. Qila ya Rasulullah. Maka sahabat tanya ke Rasulullah. Qila ya Rasulullah. Sahabat tanya Rasulullah, tanya ini, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hal li zalika min alamati yuraf biha? Adakah lapang dada hak ni tu? Dada terbuka, dada yang di luar hak ni tu, jadi cerah dada hak ni tu. Kerana kemasukan ilmu tadi tu, ada alamat, ada percemih, ada tanda tak ya Rasulullah? Kata ilmu tu sudah jerak dah masuk dalam dada. Ya Rasulullah, ada tanda tak Rasulullah? Tu. Ada tanda tak nak cemanu kata ilmu tu masuk dah. Ni. Faqala. Maka jawab ia. Ataupun maka Nabi pun jawab. Nabi jawab tanya, at-tajafi an daril ghurur wal inabati ila daril khulud. Nabi tanya, ada tanda ya ada alamat, ada apa ni, ada. Nabi tanya, at-tajafi, menjauhkan diri dari negeri dunia yang penuh dengan tipu daya. Ni orang ni orang dia tak bersungguh sangat dengan dunia. Dia ambil dunia sekadar. Dia ambil dunia sekadar boleh buat ibadat dengan Allah SWT. Ambil dunia sekadar untuk nafkah anak bini. Dia ambil sekadar tu lah. Orang tu dia ambil sekadar tu ya. Tak ada berlebih-lebih, tak ada berhipung-hipung yang dimanyuk dah. Dia ambil sekadar ya. Cek dah. Orang ni ilmu sudah masuk dah. Sudah berjerak dah masuk dalam dada. Tu. Wal inabati daril khulud, dan kembali ke negeri akhirat yang kekal. Ni orang awak persiapan serta bersiap sedia bekalan untuk bagi mati. Sebelum pada mati nak datang tu, ya awak dah persiapan. Orang ni orang ilmu sudah berjerak dah. Dunia ambil sekadar. Ambil sekadar boleh buat ibadat dengan Allah SWT. Apa dia ni buat bekal sedia untuk
mati itu sebelum datang. Yang ni ya wak bekah belum dah mati. Wak bekah akhirat. Han ni pecemi kata orang tu, orang ni ilmu sudah bergerak dah. Allahu akbar. Ada lagi ada kita tu. Kita donok lagi dunia. Donok lagi. Dunia ya ada. Innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Hidup dunia, perkara dunia ni tu adalah perkara yang tipu daya, permainan ya. Permainan ya. Sungguh. Tengok. Dalam sebulan tu apa rung, mutu tu baik. Dalam setahun apa rung, kereta tu baik. Tak ada nak turut. Itu permainan. Inilah jawab Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jawab siap dah. Tu kata ilmu lebih pada harta. Ilmu lebih pada harta. Ni sebab harta itu apa? Menjadikan sombong. Ilmu meneraikan hati. Itu jawab orang yang ke-9. Dan jawab orang ke-10 pula. Orang yang ke-10 mai tanya sebab biasa ya, Ali, ilmu harta yang mana lebih? Ali jawab seperti tu. Jawab harta lebih. Hanya beza di sebab. Sebab apa ni? Syedina Ali kata kerana ampunnya harta mendakwa akan ketuhanan ni. Mendakwakan diri itu akan jadi ketuhanan. Ni seperti Firaun tu, kaya berdoa mengaku agak kata dia ni Tuhan. Tu. Beritalah. Tapi orang masa kita tak bisa bunyi kata mengaku itu Tuhan sebab kaya. Tapi dia bunyi ni. Nak hari apa apa demo. Kita tak ada nutup apa demo. Kita duit dah. Saya rasa tak nak nutup demo. Dia bunyi gitu. Sambang tak tu? Sambang tu. Sambang. Apa tu Firaun? Dengan sebab tu hari kekayaan dengan pangkat dia sambang. Mengaku dia Tuhan. Hari kita tak mengaku. Tetapi dia ikut lain pula. Dan ampunya ilmu mendakwa dia tu sebagai hamba. Orang ada ilmu, kau banyak ilmu, kau dia mengaku kata dia, kita ni hamba Allah SWT. Ikutlah Allah Ta'ala nak retah lagu mana tak kita pun kita terima sebab kita ni hamba. Tuhan nak retah macam mana pun kita reda sebab kita ni hamba dia. Tu orang punya ilmu. Dia tak ada lebih. Kecil tak ada lebih. Itulah jawab Sayyidina Ali kepada ketua-ketua Yahudi hok mai tanya dia. Selepas cukup salirah dah ni tu, Ali kata kena. Kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu orang Yahudi akan daku pada masalah ni. Kalau dah mereka tu bertanya aku masalah ilmu ni, aku nak jawab dengan jawapan yang lain-lain selama hidupku. Kena jawab rasa supaya belaka. Selama mana aku dah hidup ni, kau mai tanya. Tu. Apa? 10 orang dia ni tu klik jumpa habis dah for you tu kecek herena Ali jawab kena mung. Ali jawab kena weh. Orang yang ngepak Ali jawab kena. Orang lima. Yang kelima Ali jawab guna weh. Ya klik bersorak for you siap dah. Maka datanglah mereka tu Yahudi, mari jumpa dengan Sayyidina Ali, masuk Islam habis 10 orang tu masuk Islam. Gapo? Yomrat di atas Sayyidina Ali. Terima lah. Habis ni selesai. Demo duk ujah duk tanya kita, duk tanya gapo tu, kita beri penjelasan dia. Apabila kita beri penjelasan dia tu, kita serah ke dia lah. Dia buat keputusan sendirilah lagu mana. Serta taufik hidayah Tuhan pula tu. Ni serta taufik dengan hidayah Allah Ta'ala, mari masuk Islam habis. Ni dengan sebab kecek molek dia panggil. Ali dah tahu dah. Ali jawab molek dia panggil. Tanya molek, Ali jawab molek. Dengan hidayah Allah Ta'ala, mari masuk Islam habis 10 orang tu. Itulah kelebihan ilmu tak ni. Kita nak kepada kelebihan ilmu ni. Tu. Supaya apa? Supaya kita nak tahu kata yang kita duk hari-hari hak ni tu, kita duk tutup gapo. Kita tutup dunia ke kita nak tutup ilmu. Tadi kelebihan ilmu hak ni. Dengan kelebihan dunia ni tu 10 jawapan kita boleh tahu dah. InsyaAllah yang terakhir ni kita tengok sikit hadis ketika Nabi kita ni tu Mi'raj. Nabi kita Isra' Mi'raj ni tu berkenaan dengan ilmu ni. Kita tengok sikit.
Hari kita duk rasa tak saya mengaji agama ni tu. Macam mana hadis Nabi kata? Ya. Sabda Rasulullah SAW, "Utlitu lailatul mi'raj an-nari fara'aitu aksara ahliha al-fuqara." Utlitu lailatul mi'raj. Nabi kata, "Utlitu lailatul mi'raj an-nari fara'aitu aksara ahliha al-fuqara." Gapo Nabi kata? Aku telah diperlihatkan api neraka. Nabi kata, ni Nabi royak ni, aku diperlihatkan oleh Allah pada api neraka. Nabi kita gezek roh pada malam tu. Nabi kita malam tu hari Nabi kita tengok ke Nabi kita Isra Mi'raj tu. Nabi kita tengok belaka dah keadaan syurga, keadaan neraka. Hari ni Nabi kita tengok di neraka. Nabi kata என்ன? Fara'aitu, maka aku lihat, maka aku nampaklah aksara ahliha, yang terpaling ramai, yang terpaling banyak isi-isi neraka ni tu. Nabi kata yang paling banyak sekali puak hok masuk neraka ni. Al-fuqara, Nabi kata ialah orang-orang sesak. Sia. Nabi kata banyak orang sesak di dalam neraka. Sudah sahabat-sahabat Nabi ni orang sesak. Kita sendiri pun orang sesak. Sudah Nabi kata masuk neraka. Sudah. Dengan wihbi. Jangan kada akik punggung gi. Dengan wihbi. Dengan sekat tu siap engkau. Pakak kerja, pakak menego gapo nak we kaya. Sebab apa? Nabi kata banyak orang masuk neraka, orang sesak. Yang ada. Mula buat teh baik kata karuna fang hidup. Dengan wisik. Sabda mereka itu. Para sahabat Nabi ini dengar Nabi kata ahli neraka yang paling banyak sekali ialah orang sesak. Sahabat cenggung. Yalah. Sahabat tanya. Sembah mereka tu sahabat tanya Nabi. Ya Rasulullah minal mal? Ya Rasulullah minal mal? Rasulullah. Apakah mereka itu fakir? Hak mengata orang sesak masuk neraka hak itu ya Rasulullah. Minal mal, orang sesak tak ada harta kena Rasulullah. Orang tak ada harta kena. Maksud daripada hok kata al-fuqara ni tu. Orang tak ada harta kena. Kerana orang tak ada harta nyanyilah aku. Pas Nabi jawab tanya, sahut baginda, la bal minal ilmi. La bal minal ilmi. Dak bukan. Nabi kata, bukan jangan silap bukan orang tersak, orang tak ada harta dak masuk neraka. Lak. Bukan. Bal minal ilmi. Bukan mereka itu fakir pada ilmu. Ni orang yang tak ada ilmu. Nabi tahu ramalah orang jahil hok masuk neraka sekali. Nauzubillah. Gena boleh ada gitu tu. Gena boleh ada gitu. Sebab hadis Nabi lah kata gena al-jahilu aqrabu minal kuf. Orang jahil dekat-dekat dengan masuk neraka. Allah, tak sampai dekat kena. Harga tu apa buat? Harga ni haram. Tak apa. Harga ni tak boleh. Tak apa. Tu. Benda hok haram ni pun halal. Tu. Sampai Nabi kata banyak orang fakir itu sok. Yang ni orang yang tak ada ilmu tu banyak masuk neraka. Sengerti. Dia tak ada ilmu sukti kok sanggup buat belaka. Sanggup buat belaka. Bersertakan disokongkan diikutkan oleh hawa nafsu kata tak apa. Benda haram tak cara. Asal kata memuaskan nafsu. Asal kata we boleh pakai, we boleh ada 10,000. Tak kira dah kata haram ataupun halal. Sebab itulah hok Sayyidina Ali kata tadi tu ampunya harta dihisap akan dia kena terwaksa di hari akhirat. Sebab tu dah nak tanya mai mana hartamu ni halal ke haram. Ni hadirin sedang pendengar yang dirahmati. Ni kita sudah nyatalah pada hadis Nabi ni. Kita jangan masuk dalam golongan hok Nabi ta al-fuqara. Jangan masuk dalam golongan orang-orang yang jahil, orang yang tak ada ilmu tu banyak masuk neraka. Kita jangan. Kita tukarkan tikat, kita tukarkan niat kita. Yang mana anak-anak cucu kita letak pongkrem nak ngaji dunia saja tu, kita tukar we ngaji agama atik. We ngaji agama, we kenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. We kenalkan hukum syariat, we kenalkan hukum cara-cara hidup macam mana nak we selamat
daripada kemurkaan Allah dan nak selamat daripada neraka Allah SWT. Kita kena hajar. Kita nak royak. Lebih-lebih lagi ilmu fardu'in. Ilmu fardu'in tu kita yang tinggal. Hatulah kelebihan ilmu dan juga ilmu pengetahuan dan hak Tuhan nak capak masuk di dalam dada seseorang itu. Dengan sebab kita tu kena jagakan jantung. Kita kena jagakan jantung. Habis itu insya-Allah minggu depan kita cara pula siapa pula yang kelima. Asbab yang kelima hak suruh jagakan jantung saat ni. Tu. Yang kelima iaitu jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat waswas pada syaitan. InsyaAllah minggu depan ni kita mengaji kata jantung kita ni adalah sarang syaitan dengan sarang malaikat. Malaikat dengan syaitan duduk pada hati kita. Tu insya-Allah kita sambung pada minggu depan lagi. Minggu ni sekadar ni dulu. Apa saja yang baik kita boleh buat amal tu adalah hidayah daripada Allah SWT. Yang mana yang silap dan salah hak tu kejahilan daripada hamba sendiri. Kemudian di sudah ini kata wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilma wa la tanqusna. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنك إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر